kenyataan akhbar. Sidang akhbar pada hari ini tidak seperti biasa pukul 2. Kita baru lepas mengadakan mesyuarat bersama-sama dengan Menteri Yang Amat Berhormat, Menteri-Menteri Besar dan juga Ketua-Ketua Menteri bagi kita menyelaraskan pelaksanaan PKP fasa kedua, iaitu supaya dapat diikuti juga oleh negeri-negeri di seluruh negara. Hari esok bermula PKP fasa 2, di mana jika dulu terdapat banyak kelonggaran dan pengecualian untuk fasa 1, maka dengan kita perkenalkan SOP yang baru, ianya akan lebih diperketatkan. Peranan pihak polis, tentera dan sebagainya di dalam memastikan pematuhan PKP ini dipatuhi oleh seluruh rakyat, ianya akan lebih diperketatkan dan tindakan yang lebih tegas akan dilaksanakan. Semalam, pihak polis telah menahan sebanyak 742 individu di sekatan jalan raya dan juga rondaan oleh PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Sebelumnya terdapat 828 tangkapan, tetapi semalam menurun kepada 742. Saya harap trend ini berterusan. Saya harap trend jumlah tangkapan ini yang dilihat menurun daripada kemarin, saya harap ianya berterusan. Yang merupakan satu gambaran bahawa rakyat semakin sedar tentang perlunya mereka mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Pihak PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 1,547 sekatan jalan raya dan melakukan pemeriksaan ke atas 383,488 kenderaan dan melakukan sebanyak 22,586 pemeriksaan mengejut. Yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah mengenai 165 individu telah pun dituduh di mahkamah. 6 daripada mereka telah dijatuhkan hukuman denda atau penjara. Di Sarawak, saya ingin maklumkan, di Sarawak, penjara yang dikenakan terhadap pesalah yang engkar ini adalah penjara 1 hingga 4 bulan. Jadi, saya harap semua rakyat perlu melihat bahawa perintah ini merupakan perintah yang serius. Jadi, saya harap patuhlah kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Jangan sampai kita ke penjara dan sebagainya. Hari semalam kita telah pun memperkenalkan PKPD ketiga yang dilaksanakan di Menara City One, Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur. PKPD sebelum ini seperti kita tahu telah pun kita laksanakan di Sempang Renggang, Johor dan juga Hulu Langat, Selangor. PKPD ketiga ini dilaksanakan berikutan dengan 17 kes positif jangkitan COVID-19 di kalangan penghuni Menara City One. Ianya melibatkan 3,200 penghuni di 502 unit kondo yang akan bermula pada 31 hari bulan Mac sehingga 13 April 2020. Jadi seperti juga SOP di tempat lain, keluar dan masuk tidak dibenarkan sama sekali. Kita dengar, kita baca di dalam surat khabar dan sebagainya bahawa banyak negara yang bertambah dari segi positif COVID-19 ini adalah hasil ataupun akibat daripada kepulangan rakyat mereka yang berada di luar negara. Kalau kita lihat, walaupun
Wuhan di negara China misalnya telah pun dapat mengawal COVID-19 ini dari terus merebak, tetapi dimaklumkan dan difahamkan bahawa apabila rakyat mereka mula pulang ke negara mereka, berlaku semula positif COVID-19 ini. Oleh itu, kita sedar bahawa ramai rakyat kita yang stranded di luar negara ingin pulang ke negara kita. Ada di antaranya kita bawa pulang melalui pesawat yang ditempah khas oleh kerajaan. Walaupun kita menasihatkan rakyat kita yang tinggal di luar negara, seperti pelajar dan sebagainya yang mempunyai tempat tinggal dan sebagainya, supaya kalau boleh tidak perlu pulang dan berada di negara masing-masing kerana mereka mempunyai rumah, tempat tinggal sendiri dan sebagainya. Tetapi mungkin ada yang berhasrat untuk pulang. Oleh kerana kita nak menyekat penularan COVID-19 ini berdasarkan melalui rakyat kita yang pulang ke negara kita, maka mesyuarat telah pun membuat ketetapan dan telah pun bersetuju bahawa setiap rakyat kita yang pulang dari luar negara akan dikuarantinkan selama 14 hari di tempat-tempat yang dikhaskan oleh pihak kerajaan. Sesampai saja mereka di lapangan terbang, mereka akan dibawa terus dengan menggunakan bas ke pusat-pusat kuarantin yang disediakan. Sewaktu berada di pusat kuarantin, mereka akan disaring oleh Kementerian Kesihatan untuk melihat status kesihatan mereka, dan dalam masa yang sama juga SOP yang lain yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM perlu dipatuhi oleh semua rakyat kita yang berada di pusat-pusat kuarantin tersebut. Jadi saya menasihatkan kepada kaum keluarga supaya tidak perlu pergi ke lapangan terbang untuk menyambut keluarga mereka yang pulang daripada luar negara, kerana mereka akan terus dibawa daripada airport ke pusat-pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun seperti kita tahu, di zaman moden ini ibu bapa dan keluarga dan sebagainya masih boleh menghubungi mereka melalui panggilan telefon dan sebagainya. Walaupun mereka terpisah 14 hari di tempat kuarantin, tapi masih boleh dihubungi. Proses nyah cemar seperti yang saya umumkan telah pun mula dilaksanakan. Semalam Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melakukan proses nyah cemar di 47 kawasan, iaitu di antaranya 23 adalah zon merah, dan nyah cemar ini serentak di seluruh negara, dan proses nyah cemar ini akan diteruskan. Satu perkara lagi yang menjadi isu adalah terlalu sukar untuk kita mengawal kesesakan di pasar-pasar basah di waktu pagi. Agak sukar untuk mengawal dari segi jarak, penjarakan sosial 1 meter misalnya. Dan seterusnya kita dapati bahawa kesesakan berlaku di pasar-pasar basah pagi ini kerana mungkin kekurangan pilihan tempat membeli produk-produk basah yang lain di pasar-pasar lain. Oleh itu, pihak kementerian telah pun bersetuju supaya Fama mengambil peranan ini untuk mewujudkan pusat jualan baru, iaitu untuk barangan basah, dan Fama akan mewujudkan pusat jualan barangan segar terkawal di 77 lokasi yang iaitu di setiap negeri. Dan antara barangannya hanyalah barangan basah semata-mata. Tidak ada lagi, kalau dulu pasar tani ada pakaian, menjual pakaian, menjual makanan dan sebagainya,
Kali ini hanya menumpukan kepada barang-barang basah semata-mata seperti ikan, sayur dan sebagainya. Saya ingin umumkan atau maklumkan dari segi cadangan-cadangan outlet yang akan dibuka, iaitu pasar tani terpilih, iaitu 10 tempat, 10 lokasi. Pasar tani kekal. Seperti kita tahu, ada pasar-pasar tani kekal yang di dalam bangunan dan sebagainya. Pusat operasi Fama ada 17, pasar tani kekal tadi 16, My Farm Outlet ada 3 termasuk di Putrajaya. Kompleks Pertubuhan Peladang Kawasan ada 34 dan kompleks jabatan dan agensi yang bersesuaian. Waktu operasi untuk pasar tani terpilih adalah pukul 8 hingga 8.30 pagi. Pukul 8 atau 8.30 pagi hingga pukul 11 ataupun 12 tengah hari, yang beroperasi 2 kali seminggu. Yang keduanya, di pusat operasi pasar tani pukul 8, 8.30 pagi hingga pukul 12 tengah hari dan juga sehingga 4 petang setiap hari. Dan seperti saya sebut tadi bahawa SOP-nya adalah SOP yang ketat, iaitu penjarakan sosial akan ditetapkan, gerai-gerai yang berniaga akan dijarakkan supaya tidak timbul kesesakan dan sebagainya. Pintu masuk dan pintu keluar akan dikawal oleh pihak polis dan juga tentera. Jadi tujuan kita, walaupun kita benarkan rakyat kita berbelanja dengan pilihan yang lebih banyak di pasar-pasar basah, termasuk pasar tani, tetapi SOP yang ditentukan oleh kerajaan mesti dipatuhi di pasar-pasar tani. Walaupun kita Fama juga akan menjual produk mereka melalui jualan atas talian. Jadi kita juga menggalakkan rakyat kita untuk membeli secara atas talian produk-produk yang dikeluarkan oleh Fama. Seterusnya ialah satu berita baik untuk penyewa-penyewa di Lebuh Raya, penyewa-penyewa gerai di Lebuh Raya. Walaupun tidak banyak kenderaan yang melalui jalur Lebuh Raya, tetapi mereka masih lagi perlu membayar sewa. Oleh itu, pihak pengurusan Lebuh Raya Plus, Aneh, Latar, Max, Prolintas, Kesas, Grand Saga dan Grand Sepadu telah pun bersetuju untuk mengecualikan sewa kedai selama 6 bulan kepada penyewa-penyewa kedai di RNR. Dan seterusnya kita sedar bahawa di Sabah dan Sarawak, penghantaran barangan makanan asas adalah agak sukar ke kawasan-kawasan pendalaman. Jadi kita dapat aduan daripada penduduk di Rumah Panjang misalnya. Kadang-kadang tidak dapat dihantar barang keperluan asas kepada mereka. Jadi mesyuarat telah memutuskan dan telah dipersetujui bahawa pihak tentera akan menggunakan aset mereka seperti helikopter dan sebagainya untuk menghantar produk-produk ataupun makanan, bahan-bahan makanan dan juga keperluan asas ke kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak. Jadi rakyat di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak tidak perlu khawatir kerana kerajaan akan sentiasa memastikan bahawa bekalan makanan dan sebagainya untuk mereka mencukupi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang saya nak sampaikan. Seperti kita tahu, besok PKP yang kedua akan dilaksanakan. Dan ramai yang bertanya, apakah PKP yang kedua ni akan diteruskan menjadi PKP ketiga dan keempat? Adakah bulan puasa nanti PKP ini akan terus dilaksanakan?
bolehkah kita berhari raya dan sebagainya, atau kita ingin kembali. Saya tahu ramai rakyat yang ingin kembali kepada penghidupan biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh memastikan tidak ada PKP ketiga, PKP keempat, kita boleh berhari raya seperti biasa adalah tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jika kita terus mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, saya percaya perkara tentang ketakutan kita untuk sambungan PKP tersebut akan dapat kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okey. Datuk Seri, berkenaan kuarantin untuk mereka yang baru pulang di luar negara, bila akan bermula? Hari ini atau kita akan bermula pada 3 hari bulan 3 bulan April, sorry, saya pun dah tak ingat bulan ini. 3 hari bulan April. Mana ada 2 hari lagi untuk menyediakan kita dengan transport dan sebagainya. Dari segi terus perbincangan ini akan terus dilakukan. Ya, ada sebuah kerajaan negeri bersetuju untuk menyediakan 100 bas percuma kepada kita dan sebagainya. Jadi kita sedang berunding dengan pihak yang berkaitan. Okey. Datuk Seri, tahanan orang yang ditahan di roadblock di sekatan-sekatan jalan raya ni, macam semalam ada 800 lebih, hari ini 700 lebih. Apa proses seterusnya? Adakah mereka ini direman, disiasat dan untuk didakwa? Sebab ada kegusaran bila tahanan terlampau ramai, orang yang direman dan lock up ni akan jadi kluster baru. Ya, betul. Dari segi peraturannya, mereka yang ditahan akan dibawa ke balai polis dan di situ polis akan menentukan sama ada untuk dikompaun terus ataupun mereka diberikan jaminan polis untuk pulang dan kertas siasatan dihantar kepada peguam negara untuk diambil tindakan seterusnya. Jadi tidak ada isu yang mereka akan ditahankan di dalam lock-up beramai-ramai. Kerana kita tahu, kita pun memang dari segi SOP kita penjarakan sosial 1 meter. Tak mungkin kita akan letakkan mereka berasak di dalam lock-up dan sebagainya. Jadi mereka akan dibenarkan pulang dan akan di-charge semula di mahkamah ataupun diberi kompaun di balai polis tersebut. Satu lagi, Datuk Seri, pusat barangan basah Fama ni bila diwujudkan, adakah pasar tani dan juga pasar-pasar basah lain dibenarkan beroperasi macam biasa? Pasar basah beroperasi seperti biasa. Kita tak tutup pasar basah. Pasar basah daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12. Dan pasar borong juga dibuka. Itu untuk pemborong-pemborong untuk membeli dan mengedarkan ke pasar-pasar basah dan sebagainya. Ya. Datuk Seri, mengenai mereka yang tiba di KLIA yang akan dikumpulkan dan dibawa ke tempat kuarantin tu, dia melibatkan penumpang yang commercial flight sekali ke ataupun commercial flight. Commercial flight. Sesiapa saja yang pulang dari luar negara, sama ada melalui chartered flight kerana rakyat kita yang stranded di luar negara, ataupun mereka yang pulang seperti biasa, ya, dengan flight komersial. Jadi mereka itu akan setiap kali rakyat kita tiba di negara kita, kita akan terus bawa ke pusat kuarantin. Datuk Seri, untuk PKP tahap 2 ni kenderaan persendirian hingga 10 malam saja. Bagaimana pula dengan petugas mereka yang organisasinya beroperasi sehingga 24 jam seperti petugas media, penyiaran terutamanya? Bagaimanakah pelaksanaan untuk mereka ni keluar bekerja terutama pada waktu malam ataupun time yang berlebih daripada 10 malam tu? Kita setakat ni kita lihat secara keseluruhannya shift pukul 8 hingga pukul 9. Jadi sebab itu kita tetapkan sehingga pukul 10 untuk e-hailing dan sebagainya dan juga teksi. Walaupun dalam keadaan kes tertentu kita akan dapatkan secara detail, mungkin ada SOP baru yang akan kita maklumkan.
Berkenaan PKP yang kedua tu, adakah kerajaan akan mengikut seperti mana Polis Terengganu yang menggunakan sistem penggiliran untuk membenarkan nombor genap dan ganjil berada di atas jalan raya dalam tempoh masa yang tertentu? Dari segi keluar ya. Ya keluar. Ya, itu merupakan satu model yang sangat bagus yang diperkenalkan oleh Kerajaan Terengganu, tetapi kita akan lihat sebab mungkin di Terengganu jumlahnya agak kecil, sedangkan di seluruh negara kita jumlahnya begitu besar, terutamanya di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi kita akan tengok, kita akan kaji berbagai-bagai cadangan sebenarnya yang dikeluarkan, yang telah pun dicadangkan oleh rakyat masyarakat sebenarnya. Ada yang minta supaya kita celuk jari seperti mengundi, ada yang minta supaya kita pakai kad merah boleh keluar hari Rabu, kad kuning hari Selasa dan berbagai-bagai lagi. Jadi semua cadangan-cadangan itu adalah cadangan yang boleh kita pertimbangkan. InsyaAllah kita akan tengok secara detail setiap cadangan, dan juga kalau negeri itu dah mempunyai sudah pun melaksanakan, mungkin kita akan teliti dengan cara yang lebih teliti lagi lah. Last question. Ada aduan orang yang bekerja di masa MCO ni, bila ditahan polis, dia bawa surat pengesahan majikan tapi masih lagi ditahan disebabkan katanya speknya tak cukup seperti yang diarahkan kerajaan. So kalau boleh Datuk Seri perjelaskan balik sebenarnya dalam surat tu apa yang diperlukan? Sebenarnya surat hanya memerlukan surat kebenaran perjalanan oleh majikan. Itu sudah cukup. Tetapi saya tak tahu apa kes-kes seperti ini, sebab ada kedapatan juga majikan yang tidak dibenarkan beroperasi misalnya. Ya, kilang yang tidak boleh beroperasi kerana MITI mempunyai senarai kilang, katakan 2,000 3,000 lebih kilang. Dan seperti kita tahu, banyak kilang-kilang yang beroperasi sekarang ini sebenarnya tidak termasuk di dalam senarai yang dikeluarkan oleh MITI. Dan itu mungkin mereka mengeluarkan surat berkenaan dan pihak polis mendapati berbeza daripada senarai yang dia ada dengan nama kilang yang ditunjukkan oleh pengguna jalan raya tersebut. Sebab itu kemungkinan itulah antara yang diambil tindakan oleh polis untuk menyekat mereka. Sebab surat very simple. As long as ada surat kebenaran perjalanan oleh majikan, maka mereka boleh dilepaskan oleh pihak polis untuk meneruskan perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.